Misteri Klinik Desa. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, sekali lagi video ni saya akan ceritakan melalui buku ni, iaitu G Hospital, dari Dr. Kamarul Arifin. Jadi dalam buku ni ada satu kisah seram yang saya rasa saya ingin kongsikan, dan kisah ini macam agak pelik jugalah, ya, agak pelik dan agak menyeramkan. Kisah dia mengenai klinik desa di satu tempat di Hulu Selangor. Saya tidak namakan tempatnya, tapi klinik ni terpaksa ditutup disebabkan ada gangguan misteri. Guys, tidak pernah premis kerajaan ditutup disebabkan oleh hantu. So guys, kenapa klinik desa ni sampai terpaksa ditutup oleh gangguan hantu? Dan surat rasmi penutupan klinik tu pun ada disertakan dalam buku ini. So guys, mari kita rungkaikan apakah misteri di sebalik klinik desa di Hulu Selangor ini. Jadi saya baca sedikit info di buku ni supaya info dia tidak lari lah. Ya, info dia tidak lari, takut saya nanti bercerita secara spontan, Kang lari pula dia punya maklumat, nampak pula tipu. Ya, jadi saya baca beberapa dan saya akan huraikan lah. Okey, klinik ni terletak 6.5 km lah, ya, jauh masuk ke dalam di Hulu Selangor. Jadi kisahnya bermula apabila tahun 2007. 2007 sudah lama, ya. Seorang jururawat, yang berkhidmat di klinik tersebut telah memohon untuk pindah ke klinik lain atas alasan diganggu oleh makhluk yang terdapat dalam klinik tersebut. Pada tahun 2007. Pada tahun 2009 lagi, seorang lagi jururawat, dia mengadu dia diganggu dan terdengar bunyi-bunyian dan bau-bauan yang pelik di klinik desa tersebut. Perkara itu berlaku apabila dia baru saja sebulan berkhidmat di klinik tersebut. Pada permulaannya, dia tidak mengalami sebarang gangguan. Tapi kemuncaknya, dia diganggu oleh makhluk tersebut. Dan paling menyeramkan, dia dapat melihat kelibat yang mencurigakan. Dan gangguan tersebut menjadi parah kerana makhluk tersebut menjelma menjadi seorang perempuan tua. Makhluk tersebut juga menyamar jadi rakan tugasnya, dan kadang-kadang dia menjelma menjadi lembaga hitam. Namun diceritakan jururawat tersebut tetap berkhidmat di klinik tersebut. Pada tahun 2017, ya, jururawat yang sama juga telah mengalami gangguan ketika sedang bertugas, dan dikabarkan dia jatuh pingsan, dan bila sedar dia telah kerasukan dan berkelakuan aneh. Rakan setugasnya minta bantuan daripada orang kampung untuk merawat rakannya tersebut. Dan memang agak menyeramkan kerana jururawat tersebut dikatakan kerasukan yang agak teruk sampai matanya merah dan suaranya bertukar, guys. Ya, dan orang kampung terpaksa merawat hingga jururawat tersebut sembuh. Namun gangguan tersebut tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian jururawat tersebut diganggu lagi, ya. Dan dia berkata, "Kenapa buat kawan aku sakit? Kenapa buat kawan aku sakit?" Dan akibat gangguan berterusan dengan jururawat tersebut terpaksa dipindahkan di kampungnya di Kuala Kubu Baru. Petugas-petugas lain juga mendakwa. Mereka berkata mereka nampak kemunculan beras berwarna kuning di klinik tersebut. Mereka sudah bersihkan, tapi
Tetapi beras kuning tersebut tetap muncul lagi. Entah dari mana muncul beras kuning tersebut. Ia menjadi misteri di klinik tersebut. Dan diceritakan juga ada satu patung berwarna hitam jatuh di atas zinc klinik berkenaan dan tidak ada sesiapa yang berani mengalihkan patung tersebut. Walaupun hujan, ribut, patung tersebut tidak beralih dari zinc tersebut. Dia tetap stay di situ, menyebabkan orang makin takut ya untuk berada di klinik tersebut. Dan jururawat dan petugas di situ pun tidak berani mengalihkan barang tersebut kerana mereka takut mereka diganggu oleh makhluk berkenaan. Sekitar tahun 2013 hingga tahun 2016, ya, gangguan tersebut masih lagi berlaku dan beberapa jururawat dan petugas kesihatan masih meneruskan perkhidmatan mereka di klinik desa tersebut. Dan sampai satu tahap, kalau mereka macam rasa gangguan tersebut teruk, petugas-petugas kesihatan berkenaan akan keluar dari klinik berkenaan dan rehat sebentar di pondok, di satu pondok, sehinggalah mereka rasa tenang dan tidak ada gangguan, baru mereka masuk kembali ke klinik tersebut. Jadi setiap kali ada gangguan mereka akan keluar. Setiap kali ada gangguan mereka akan keluar. Dan dikatakan mereka sering terlihat seorang nenek tua sering muncul di klinik tersebut. Pada tahun 2017, seorang jururawat telah nampak seekor ular hitam di klinik tersebut. Dia meminta penduduk kampung dan jirannya untuk menangkap dan membunuh ular tersebut. Dan haiwan tersebut berjaya ditangkap. Dan selepas saja ular tersebut ditangkap, jururawat berkenaan tiba-tiba pengsan. Dan menurut cerita buku ni, tidak dipastikan sama ada ular tersebut ada kaitan dengan makhluk yang berada di klinik tersebut. Tidak mustahil, sebab kadang-kadang jin dan syaitan ni dia boleh berubah menjadi makhluk haiwan, ya, dan tidak mustahil juga dia boleh menjadi ular hitam tersebut. Pada tahun 2018, ketika dua orang jururawat sedang bertugas, mereka terdengar bunyi-bunyian aneh dan serta bau kapur barus di dalam klinik tersebut. Jadi mereka bila sudah terdengar bunyi-bunyi pelik dan haruman bau kapur barus ini biasanya untuk mandikan mayat, mereka terus keluar dari klinik tersebut. Tidak lama kemudian datang seorang wanita, dia membawa anaknya. Okey, oleh kerana sudah orang datang, jadi mereka pun sama-samalah pergi ke klinik sebab wanita tu memerlukan rawatan. Ya, dan ketika dia bawa wanita tersebut, dia bawa anaknya menarik ibunya untuk keluar dari klinik tersebut kerana dia berada dalam keadaan ketakutan. Bila ditanya budak tersebut menjawab, dia nampak seorang nenek tua berambut panjang, berkuku tajam, sedang mengusap rambut ibunya. Guys, dan insiden lain, seorang pesakit yang datang ke klinik tersebut untuk mendapatkan rawatan, dia terdengar suara orang bercakap dalam bilik klinik. Tetapi pintu klinik tersebut terkunci. Dan bila dihubungi pegawai berkenaan, mereka katakan dalam bilik tersebut tidak ada orang. Jadi siapakah suara yang didengar oleh pesakit yang datang ke klinik tersebut? Dan menyebabkan mereka menjadi gerun untuk ke klinik tersebut. Hinggalah pada tahun 2019, gangguan paranormal dilaporkan semakin parah dan menyebabkan para petugas mula takut untuk bekerja di klinik berkenaan. Dan perkara ini menyebabkan perkhidmatan klinik tersebut terganggu hinggalah pada bulan Januari, seorang penyakit TB telah datang untuk ambil ubat. Ubat TB tersebut kena makan di klinik itu juga. Dan disaksikan oleh jururawat. Selepas makan ubat, dia telah meminta untuk keluar kerana dia nampak makhluk aneh di dalam klinik tersebut.
Jururawat yang berada dalam klinik tersebut pula terhidu bau yang sangat wangi, seperti bau campuran serai, dan salah seorang jururawat mendakwa ternampak cahaya aneh dan lembaga hitam dalam klinik desa tersebut. Mereka berdua terus keluar dari bangunan tersebut selepas nampak kejadian berkenaan. Dan pada bulan Mac, seorang kanak-kanak yang datang ke klinik tersebut bersama ibunya menangis teresak-esak seperti tak mampu berhenti dan mengajak ibunya keluar daripada klinik tersebut. Tak nak, dia cakap. Dan apabila ditanya, kanak-kanak itu memberitahu bahwa ada seorang nenek tua yang sangat menakutkan dan memanggil budak tersebut. Sini nak. Ui guys, seram guys. Dan selepas itu seorang jururawat telah mengalami histeria semasa beliau menjalankan tugas. Menurutnya, dia telah diganggu oleh sosok lembaga hitam, nenek tua dan perempuan yang berambut panjang. Dan kejadian itu menyebabkan kampung berkenaan menjadi heboh. Dan sebaik saja jururawat itu sedarkan diri, salah seorang penduduk kampung di situ pun turut histeria dan dirasuk oleh makhluk tersebut. Dan oleh kerana gangguan makhluk berkenaan semakin teruk di klinik tersebut, sampai terpaksa perawat-perawat di luar dipanggil untuk merawat kawasan klinik tersebut. Namun gangguan tersebut masih lagi berlanjutan dan akibat gangguan yang tidak berhenti di klinik desa tersebut, dan Kementerian Kesihatan terpaksa menutup klinik berkenaan sementara dan memindahkan perkhidmatan rawatan klinik di kampung tersebut di tempat yang lain. Dan dalam buku ni dia lampirkan surat penutupan klinik tersebut. So kalau anda ingin baca dengan detail lagi tentang penutupan klinik berkenaan, anda boleh beli buku G Hospital. Guys, seram. Ya, tidak pernah saya dengar permis kerajaan terpaksa ditutup gara-gara gangguan hantu. So guys, setakat itu saja kisah saya tentang misteri klinik desa. So untuk lebih lanjut anda boleh dapatkan buku ini, G Hospital. Jadi guys, setakat itu saja kisah seram saya kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Ali bosku, Assalamualaikum.